Cerah tak? Tak nampak. Okey, ni cerah. Oh, ni baru cerah. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Sini ni baru cerah, belakang tak cerah, tapi belakang pemandangan cantik sikit. Ini kita live dari rumah saja. Okey. Tak apalah, ini cerah sikit Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua. Semoga sihat-sihat belaka hari ini. Ada beberapa soalan yang saya dapat, tapi saya tak jawab soalan tu sebab soalan tu dah dijawab pada sesi live yang lepas. So maksudnya kalau ada soalan yang saya rasa soalan tu saya dah jawab, tapi mungkin orang yang bertanya tu tak tonton live, maka saya tak jawab soalan tu. So anda kena tengok live sebelum ni, anda check balik ada tak soalan-soalan yang anda rasa nak tanya tu dah dijawab dalam sesi live yang lepas. Jadi kalau soalan tu redundant, soalan tu saya dah jawab, so maka saya tak jawab soalan tu So kita nak bagi peluang pada orang yang konsisten tengok live, so dia dah dengar berkali-kali, maka tak fair kalau saya ulang balik soalan tu, perkongsian tu berkali-kali. Mungkin soalan tu akan diulang 2 bulan, 3 bulan akan datang supaya kita pelbagaikan jenis perkongsian Okey. Tengok kat sini ada Rabi'ah Muhammad Yusof, I'm the first. Fauziah Abdul Wahab, Waalaikumsalam. Maknik Rosni, Waalaikumsalam. Limah Jamal, Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak bagi satu ilmu berkaitan dengan, saya nak share ada sesetengah makanan tertentu yang kita boleh makan waktu itu, tetapi kita cuba elakkan makan waktu ini. So ini sebab timing makan jadi makanan pun, walaupun makanan tu berkhasiat, makanan tu buah contohnya pun, tak ada ketika timing tak sesuai untuk kita makan Okay, kita tengok. Saya akan kupas makanan-makanan Ni mungkin short video. Okay, pertama kita tengok. Pertama adalah makanan daging. Daging, time bila kita nak makan daging? Daging ni sejenis protein yang agak heavy. Tempoh pencernaan dia agak lama sebab dia red meat. Red meat ni kambing, daging, lembu tak kisah apa-apa yang red meat, dia punya protein dia sangat agak kompleks untuk dicerna berbanding daging putih, white meat. Ikan, ayam, ini semua white meat yang mana pencernaan dia tak selama red meat. Okay? Jadi bila kita nak makan daging, kita kena tahu khasiat daging. Jadi khasiat daging ni dia menguatkan tubuh badan kita. Daging kaya dengan kandungan iron. Iron ni adalah zat besi. Jadi kalau orang yang kekurangan darah, maka amalkan daging. Daging menguatkan tubuh badan sebenarnya bagi orang yang kurang darah, mengalami masalah kekurangan darah, maka daging patut diamalkan. Tetapi daging ni seelok-eloknya makan pada waktu siang. Kalau dalam tempoh 1 minggu, amalkan dalam 1 ke 2 kali saja daging. Jangan setiap hari daging. Pelbagaikan sumber protein, tapi daging boleh ambil dalam 1 ke 2 kali 1 minggu saja. Daging. Jadi daging sesuai diamalkan waktu siang, iaitu waktu tengah hari. Makan daging waktu tengah hari. Sebab dia adalah sumber iron, sumber zat besi yang sangat baik. Dia mengurangkan keletihan, dan dia boleh mengurangkan kita panggil apa, vulnerable to disease. Kalau kita sesuatu penyakit tu, kalau kita nak kuat untuk lawan penyakit tu, makan daging.
pada waktu siang, iaitu lunch. Jangan makan daging waktu malam, elakkan. Sebab apa? Daging ni dia ambil lebih kurang 4 ke 6 jam untuk digest, untuk cerna. Sebab dia adalah red meat. Red meat sangat kompleks untuk dicerna. Jadi jangan elakkan pada waktu malam. Kalau kita amalkan daging pada waktu malam, tengok daging 4 ke 6 jam untuk proses. Jadi katakan kalau kita makan malam pukul 8 kita baru start makan malam. Tu kita makan steak pula daging. Maka habis makan, habis dinner, katakan pukul 9. 10, 11, 12, 1 tak habis dicerna lagi. Pukul 1 baru dia nak habis dicerna. Kalau paling lambat pun 1, 2, 3. Pukul 3 habis dicerna. Ketika tu kita dah tidur. Bila kita tidur, badan nak rehat. Tapi kita paksa perut kita untuk cerna makanan tersebut, untuk bekerja lagi, padahal kita nak rehat. Jadi dekat sinilah akan ada masalah-masalah kesihatan yang berlaku. Jika daging tu tak dicerna dengan baik, terus bawa ke bahagian usus, maka ini akan membebankan usus. Jadi sebab itulah anda pernah dengar kalau orang kata orang kanser tak boleh makan daging. Dia bukan masalah daging, tapi masalah timing pengambilan daging. Daging adalah sumber protein yang baik, tapi orang faham daging tak bagus untuk kanser. Timing tak bagus. Macam sama juga yang saya cerita berkaitan dengan susu. Orang kata, ada doktor kata orang kanser tak boleh minum susu. Patut kena explain lagi. Susu yang tak dipasteurize, yang tak lalui apa-apa proses pasteurization, maka kalau susu tu tak dipasteurkan, maka dia punya higienik dia kurang. Bila higienik kurang, pesakit kanser dah ada masalah sistem imun. Jadi kalau terdedah dengan bakteria patogenik, maka boleh trigger lagi sistem imun tu. Sistem imun dah lemah, maka kalau ada jangkitan kuman, senang untuk kuman tu merebak. Daging pun sama juga. Orang ada masalah kanser usus contohnya, adalah sistem penghandaman dia lambat. Sistem imun dia dah rendah. Lepas tu sistem penghandaman dia pun tak berapa nak baik. Makan pula daging. Betul, makan pula waktu malam. Jadi timing tak betul. Jadi akan ada masalah pencernaan dan sebagainya. Jadi nak makan daging, makan 1 ke 2 kali saja satu minggu. Jangan terlalu kerap. Seminggu sekali pun dah okey. Dan makan pada waktu siang. Jangan bawa sampai ke malam. Sebab daging sangat lambat untuk dicerna kerana dia red meat, kategori daging merah. Okey. Yang seterusnya adalah ke kacang. Kita nak makan kacang, kita nak kunyah kacang ni time bila? Kena tahu juga. Kacang ni dia kandungan protein yang baik, sumber protein yang baik dan sumber karbohidrat yang baik kerana kacang mengandungi fiber. Bila kacang ada fiber, fiber ni apa fungsi dia? Fiber fungsi dia boleh lower kita punya risk of blood pressure. Kalau tekanan darah rendah, dia mampu untuk kurangkan risiko tekanan darah rendah pula. Risiko tekanan darah tinggi, dan dia juga bantu penghadaman kerana kacang mengandungi unsur prebiotik. Dia mengandungi prebiotik. Fiber tu adalah prebiotik yang dapat jadi bertindak sebagai makanan untuk probiotik. Jadi kacang membantu kurangkan risiko tekanan darah tinggi dan bagus untuk penghadaman, dan kacang itu mampu memberi kita rasa kenyang. Kacang. Jadi kalau kita amalkan kacang segenggam, boleh kurangkan risiko tekanan darah tinggi. Makan kacang segenggam, dia dah jadi mengenyangkan, memberi rasa kenyang pada tubuh badan kita. Dan ini bagus untuk diet. Dan kalau makan kacang segenggam, lebih kurang segenggam satu hari,
menyerap kolesterol dan membantu untuk penghadaman yang baik. Jadi kita nak makan kacang time bila? Makan kacang pada waktu siang juga. Lebih kurang waktu tengah hari pun boleh. Waktu jadikan dia sebagai snack kudapan pun boleh, tapi pada waktu siang hari. Kalau kita elakkan makan kacang pada waktu malam, kerana kacang ni mengandungi lemak yang baik juga. Dia mengandungi lemak dan mengandungi kalori. Kalori kacang juga tinggi kalau kita salah ambil. Jadi kalau makan kacang pada waktu malam, boleh jadi faktor penyumbang kepada berat badan, kerana dia ada fat yang baik lah kan. Walaupun dia fat yang baik, tapi dia still fat. Dia masih lemak dan kalori dia tinggi. Jadi waktu malam kita jangan kurangkan makan makanan yang berkalori tinggi. Kerana makanan yang berkalori tinggi ambil pada waktu malam, kalori tersebut tak digunakan. Dia bukan bahaya apa, sebab dia tak digunakan pada waktu malam. Malam kita nak rehat, tapi kita makan makanan yang kalori tinggi, maka makanan tersebut dia akan tukar kepada lemak, disimpan dalam bentuk lemak, sebab dia tak perlu dibakar menjadi tenaga, maka dia akan convert jadi lemak. Tapi kalau kacang kita amalkan waktu siang, kacang tersebut boleh jadi sumber tenaga kita. Okey, alright. Itu makanan yang kedua. Yang ketiga adalah orange, buah oren. Buah oren ni apa khasiat dia? Yang orang tahu, oren vitamin C. Oren vitamin C. Oren dia bukan buah yang paling kaya vitamin C. Antara yang kaya vitamin C, kalau buah import, kiwi lagi kaya. Berbanding oren, kiwi lagi tinggi. Kalau berbanding buah tempatan, memang kalah teruk lah. Jambu berpuluh kali ganda berbanding oren. Lagi satu, cili padi. Kalau buah-buah tempatan, contohnya cili padi. Cili padi hijau tu, kalau kita ambil vitamin C, dia 6 kali lebih tinggi daripada oren. Jadi kita makan sambal, contohnya sambal, dah cover dah sebenarnya vitamin C. Kita makan buah jambu batu. Semalam saya ada beli jambu batu. Saya beli yang seedless, malas nak buang biji. Satu biji itu pun dah ada 200, lebih kurang 200 mg vitamin C. Oren baru ada dalam 20 lebih. 20 ke 30 lebih buah oren vitamin C dia. Jadi jambu lebih tinggi. Cili hijau lagi tinggi vitamin C berbanding dengan oren. Tetapi oren ni bagus untuk apa? Untuk improve kita punya digestion, pencernaan, dan increase kita punya metabolism. Kalau kita nak enjin kita enjin tubuh badan kita ni tingkat tinggi, efisien, bila kita makan, bakar, dia tak simpan, dia tak ada masa untuk, dia tak berkesempatan untuk convert ke bentuk ke dalam lemak, menjadi lemak, maka dia bakar cepat. Itu kita panggil metabolism. Jadi oren ni, buah oren antara buah yang boleh tingkatkan metabolism dan boleh improve kita punya pencernaan. Jadi makan oren pada waktu, jadikan oren ni sebagai snack kita. Kita contohnya kita breakfast katakan dalam pukul 8 macam tu. Dalam pukul 10, pukul 11 tu lepas breakfast, dalam sejam 2 jam lepas breakfast, saja-saja kita duduk santai-santai macam ni, kita makan oren. Itu bagus. Nak makan sebelum makan pun boleh, tapi yang terbaik kita jadikan dia snack. Sebab kalau kita jadikan dia snack, maknanya in between kita makan tu, lepas tu rehat, dalam tempoh rehat tu kita makan oren, jadikan dia snack. So dia boleh tingkatkan kita punya metabolism, pembakaran sebelum dan pembakaran makanan yang selepas. Breakfast tadi kita dah makan, oren ni membakar, so dia tingkatkan metabolism. Sekejap lagi kita nak makan lunch, metabolism kita dah tinggi dah. So jadikan oren ni sebagai snack yang terbaik. Elakkan makan oren pada waktu breakfast. Sebab apa? Buah oren ni kalau kita makan dalam keadaan perut kosong, kalau kita makan oren dalam keadaan perut kosong, dia akan menyebabkan irritation dan gastritis. Akan menyebabkan perut kita rasa macam tak selesa,
perut kita rasa macam kalau ada gastrik, dia lagi teruk lagi gastrik. Kalau amalkan, dia boleh jadi gastritis, gastrik. Jadi elakkan makan oren waktu breakfast, maksudnya time perut kosong. Makan oren, jadikan oren ni makanan snack kita. Dalam sejam lepas makan ke, ataupun time snack lah, snacking. Jadikan oren ni snacking. So dia bagus untuk tingkatkan pencernaan dan increase kita punya metabolism. Okay. Seterusnya, yogurt. Yogurt nak makan waktu bila? Yogurt nak makan waktu bila? Okay. Dia yang terbaik, yogurt amalkan waktu malam. Waktu malam. Apa-apa probiotik yang mengandungi probiotik, amalkan waktu malam sebelum kita tidur. Sebab paling baik sebenarnya kalau betul-betul, kalau nak ikut dia punya rules dia, bukan rules lah, petua dia, nak improve digestion. Kalau anda ada masalah pencernaan yang teruk, sembelit dan sebagainya, makan apa-apa makanan yang berunsurkan probiotik, yogurt contohnya, amalkan 3 ke 4 jam selepas dinner. Kalau kata kita stop dinner, stop bukan mula dinner, stop dinner pukul 8, 9, 10, 11, 12, pukul 12 waktu terbaik untuk makan yogurt. Kalau anda nak tidur awal, stoplah dinner awal. Stop dinner pukul 7, maksudnya makan sebelum maghrib. Pukul 7 dah habis makan dinner. 8, 9, 10, 11 time nak tidur tu, makan yogurt. Tu terus kita tidur. Sebab bila kita tidur, sebab apa 4 jam after dinner? Sebab 4 jam selepas kita makan, 4 jam tu adalah tempoh di mana makanan solid food ni menjadi bentuk chyme. Chyme ni bentuk half solid lah, separa pun dia bentuk macam cecair, liquid. Dia akan proses jadi liquid. So liquid ni, chyme ni, dia akan pergi ke usus kecil untuk diserap. Untuk diserap. Nutrien ni akan diserap ke dalam darah. Chyme. Jadi bila nutrien ni diserap ke dalam darah daripada usus kecil, jadi sisa-sisa kumuh tadi tu, maknanya sisa-sisa yang tak diperlukan tu akan pergi ke usus besar. Sisa-sisa penghadaman yang tak dikeluarkan akan pergi ke usus besar, yang kita panggil najis ni. Bila pergi kepada usus besar, maka inilah terbaik untuk probiotik dah standby dalam usus besar. Kita nak kena standby probiotik time ada sisa dekat usus besar untuk dikeluarkan. Fiber-fiber yang kita makan daripada buah tersebut, dia dah standby dekat usus besar. Jadi bila masuk probiotik tengok dekat usus besar, kat kolon kita tu ada fiber, maka dia akan buat pencernaan. Esok pagi kita akan bangun dalam keadaan kita membuang dengan lawas. Ini cara terbaik untuk treat kita punya masalah sembelit. Jadi makan apa-apa suplemen probiotik ataupun nak makan yogurt, makan pada waktu malam 3 ke 4 jam selepas dinner. Jadi kita bangun pagi dalam keadaan kita boleh membuang. Saya biasanya katakan kalau buang air hari ni rasa macam tak macam tak best lah, macam tak puas. So saya akan buat macam tu, teknik tu. Saya akan guna yogurt. Yogurt pun boleh, ataupun kalau anda ada probiotik, boleh amalkan probiotik pada waktu malam. Tapi kalau kita amalkan waktu awal pagi, breakfast, contoh kalau kita makan dekat hotel, bila kita makan dekat hotel, biasanya pagi tu akan ada yogurt. Boleh juga nak amalkan. Tapi kalau anda ada masalah gastrik, perut rasa tak sedap, sebab dia ada asid. Dalam yogurt dia ada asid laktik. Asid laktik ni adalah end product bagi lactic acid bacteria. Probiotik tersebut adalah lactic acid bacteria. Jadi probiotik tersebut, bakteria baik ni, dia keluarkan asid laktik. So, jadi akan menyebabkan perut kita rasa tak selesa. Tambah pula kalau kita memang dah ada gastrik, makan pula yogurt waktu pagi dalam perut kosong, maka asid tersebut akan damage kita punya lining perut tadi tu. So kita akan rasa macam sakit perut. Jadi elakkan. The best is dinner, after dinner.
Tapi kalau anda memang tak ada masalah apa, makan waktu breakfast pun boleh. Tapi untuk elak rasa macam tak selesa, maka elakkan makan waktu breakfast. Okey. Seterusnya tomato. Tomato pun saya dah pernah share. Tomato ni dia bagus untuk improve kita punya digestion, penghadaman, dan dia bagus juga sama dengan orange. Dia improve digestion, dia increase kita punya metabolism, tingkatkan kita punya metabolism. Tapi anda kena ingat, pada dinding tomato tersebut ada kita panggil pektin, kan? Ada pektin, dan rasa masam tersebut adalah rasa masam disebabkan oxalic acid. Jadi pada tomato, kulit tomato tu dia ada oxalic acid dan dia ada pektin. Jadi kalau kita makan tomato pada waktu malam, dia boleh menyebabkan perut kita rasa kembung. Kita rasa macam bloated, rasa kembung, dan kita rasa tak selesa lah. Kembung disebabkan oxalic acid dan disebabkan pektin tersebut. Pektin tu adalah karbohidrat kompleks yang susah nak cerna pada waktu malam. Jadi yang terbaik kalau kita nak makan tomato mentah, raw tomato tu, makan pada waktu pagi, breakfast. So dia ada masa untuk cerna. Elakkan makan pada waktu malam. Kalau nak makan juga waktu malam, tomato tu biarlah tomato yang dah dimasak, supaya dinding sel tu, kulit tomato tu akan kita rosakkan. Kita rosakkan, kasih dia lembut. So pektin tu dimusnahkan. So barulah kita makan, tak memberi kesan pada, tak menyebabkan sakit perut. Jadi nak makan tomato pada waktu siang, waktu pagi bagus, sebab dia tingkatkan kita punya metabolism dan bantu pencernaan kita. Dan bagus makan ketika mentah, tomato mentah. Tapi kalau nak makan tomato waktu malam, biarlah tomato yang dimasak. So ini is about timing, bukan disebab tomato tu tak bagus. Cara makan dan timing makan tomato. Dan pada biji tomato, lendir-lendir tomato tu, itu sangat bagus untuk kita panggil platelet aggregation. Kita tak nak platelet kita ni berbentuk spiky. Bila berbentuk spiky, maka darah kita akan jadi likat dan tak berjalan dengan lancar. Jadi biji lendir-lendir tomato tu kita makan, bagus, amalkan. Dia bantu platelet aggregation, kita panggil. Saya nak cakap bahasa mudah pun saya tak boleh nak explain. Dia macam highway lah. So dia elak daripada highway tu jam. So dia ke tepi dia kasih jarak-jarak sikit kenderaan dalam highway. So highway tu adalah salur darah kita. So dia membantulah platelet aggregation. Okey. Seterusnya adalah apple. Bila kita nak makan apple? Okey, apple ni apa dia punya bagusnya? Apple ni tak kisahlah apple hijau ke, apple merah ke. Apple ni dia mempunyai pektin juga, sama dengan tomato. Jadi pektin ni dia mampu untuk lower down kita punya glucose level, sugar level, kita punya gula dalam darah kita ni dia boleh turunkan, dan dia boleh turunkan kita punya kolesterol. Apple, sebab dia ada pektin, sama dengan tomato, bagus untuk turunkan kolesterol dan bagus untuk turunkan sugar level kita. Orang yang ada diabetes, amalkan apple, amalkan tomato. Tapi pada waktu bila? Pada waktu pagi, breakfast. Sebab tu lah, tapi kalau boleh, kalau kita makan apple dalam perut kosong, kita rasa macam perut kita macam tak sedap, kan? Kita rasa macam tak sedap perut kita. Tak sedap tu disebabkan pektin. Kita rasa macam tak, pektin ni dia lambat cerna. Tapi dia bagus, tapi dia lambat cerna. Jadi kita rasa macam tak sedap. Jadi cara dia, pagi makan dulu apa-apa buah, contohnya pisang ke, peminum susu sikit ke, kita lapik dulu sikit perut kita, baru makan apple.
lapik sikit, jangan makan sampai sendawa baru makan apple. Itu tak betul lah. Lapik sikit dan baru makan apple. Waktu breakfast. Elakkan makan apple waktu dinner. Sama dengan tomato. Sebab pektin ni dia susah nak cerna pada waktu malam. Dia bukan susah nak cerna apa, tapi sebab waktu malam tu kita dah tidur, kita dah rehat, jadi dia akan ganggu kita punya penghadaman. So perut kita akan tak selesa pada waktu malam sebab kita dah tidur. Dan pektin ni juga dia mampu tingkatkan asid dalam perut. Sebab dia adalah karbohidrat kompleks. Pektin ni bila masuk dalam perut, perut akan rembeskan asid yang lebih untuk cerna pektin tersebut. Maka kita akan rasa tak selesa pada waktu malam. Jadi apple elok makan time pagi, breakfast. Elakkan makan apple pada waktu malam. Okey. Yang terakhir adalah pisang. Pisang ni antara buah yang bagus untuk jantung. Untuk orang yang normal, tak ada masalah jantung, dia bagus untuk jantung. Untuk orang normal, untuk orang sihat, dia bagus untuk jantung sebab dia kaya dengan potasium. Dan pisang juga dia mengandungi elektrolit. Potasium tadi sejenis elektrolit yang mampu boost up kita punya energy level. Jadi kalau anda nak pergi hiking, kalau anda nak buat benda-benda berat contohnya, anda nak dapatkan satu booster, energy booster, amalkan pisang, makan pisang, ambil pisang. Jadi so dia kaya dengan starch, kanji, dan dia kaya juga dengan elektrolit. Elektrolit ni adalah unsur-unsur yang berion yang boleh meningkatkan kita punya energy level. Seperti potasium, magnesium, kalsium, ini semua elektrolit. Anda pernah tengok tak orang makan energy bar? Kalau orang atlet kan, dia makan energy bar, dia yang ada brand power bar tu, itu semua liquid yang mengandungi elektrolit. So dia bagi booster, energy booster. Terus energy dapat cepat, fast energy. So sebenarnya pisang boleh dijadikan energy booster. So sebab itulah orang yang atlet contohnya, dia nak amalkan dia selalu buat exercise pada waktu pagi, dia adalah selalu hiking, cycling. Dia orang kan bawa bekal pisang tau, supaya dia ada energy. Pisang, nak pergi hiking bawa pisang. Dia tak bawa bekalan nasi lemak, nasi goreng, kuih goreng, bihun goreng. Itu lambat. Dia nak cerna pun lambat, 1 jam baru habis cerna. Tapi kalau pisang sekejap. So terus kita dapat fast energy. Jadi sesuai makan waktu bila? Makanlah waktu pagi, sebab kita biarlah pagi betul-betul bertenaga. Malam tak perlu nak terlalu bertenaga sangat. Pagi biar betul-betul tenaga. So dia boleh improve kita punya digestion juga, pisang. Dan pisang juga tingkatkan immune system. Kalau amalkan waktu pagi, pisang juga improve kita punya skin problem, kulit jadi cantik. Amalkan pisang. Tetapi elakkan makan pisang pada waktu malam, kerana pisang ni dia boleh develop mucus formation. Mucus ni lendir-lendir dalam hidung kita ni, kahak-kahak, lendir-lendir hingus ni, dia lagi develop lagi. Dia akan merangsang pembentukan tu lagi. Dan ini tak sesuai untuk orang asma. Untuk orang asma, so elakkan makan pisang, dia dah ada asma. So asma ni kita nak elak daripada mucus, lendir-lendir tu lagi teruk lagi. So dia menghalang pernafasan. Jadi elakkan makan pisang pada waktu malam, amalkan pisang waktu pagi, dia jadi energy booster. Dan kalau makan pisang pada waktu malam juga, dia mengganggu kita punya digestion process. So it disturb kita punya digestion process. Perut kita akan rasa tak selesa. Jadi pisang, kalau nak buat pisang ni, jadikan pisang tu, anda boleh buat smoothie pun boleh. Kalau tak nak makan macam tu, anda boleh blend pisang, letak susu sikit ke, letak susu, letak madu sikit, lepas tu letak ketulan ais sikit, jadikan dia smoothie, minum. So memang sedap lah. So itu saja perkongsian. Saya dah kongsi berapa
pisang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 makanan ikut timing dia. Bila nak makan, bila nak makan. Dia makanan tu tak salah, cuma cara kita makan tu yang timing tak betul. Okay. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada diberi peluang, InsyaAllah kita akan jumpa esok pagi. Kalau anda ada soalan, pas soalan tu kepada pihak konsultan sihat supaya saya boleh tengok soalan. Kalau soalan tu saya rasa saya belum jawab lagi ataupun dah lama saya jawab, saya akan ulang balik. Kalau baru jawab, saya tak akan ulang balik, saya akan simpan dulu soalan tu pas pada tim konsultan sihat. Dan jangan lupa, siapa yang masih belum memiliki buku makan untuk kurus, anda boleh order dengan tim kami. Kita akan next session teknik yang ke-8 makan untuk kurus. Saya dah lupa apa teknik dia. Teknik ke-8 makan untuk kurus saya akan kupas pada hari Selasa akan datang. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.